Sehari selepas seluruh rakyat Malaysia yang layak mengundi membuat pilihan dan kita telah pun mencatatkan sebuah naratif politik baru untuk Malaysia dengan satu bentuk coalition atau gabungan yang tidak terfikirkan sebelum ini dan hampir-hampir saja melenyapkan sebuah pakatan yang hegemonik sebelumnya. Ini merupakan satu kesempatan selain daripada ia juga merupakan satu cabaran kepada kita. Cabaran yang pertama adalah untuk memahamkan rakyat bahawa realitinya sudah berubah. Sudah tidak ada abang besar. Kita memerlukan satu pemikiran baru yang setengah penganalisis menyifatkan ini sebagai suatu pakatan yang bersifat ethno-nationalism. Apakah ini benar? Tapi hakikatnya kita sudah berdepan dengan realiti baru yang kita harus fahami, harus kita pikul, harus kita laksanakan. Demokrasi masih berterusan walaupun dramanya sangat intrik sehingga menjelang besok apabila kita tahu pakatan manakah yang benar-benar absah, bahkan siapa pula yang akan menjadi Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Ini suatu realiti baru yang kita harus fahami sebagai sebuah masyarakat yang matang. Kematangannya boleh kita ukur dengan realiti daripada tempoh sebelum penamaan calon, 2 minggu berkempen hingga ke hari ini suasana masih tenang. Dan hari ini pun masih tenang walaupun keadaannya sangat tidak menentu. Itu gambaran kematangan dan itu juga gambaran bahawa kita sudah masuk ke fasa baru demokrasi ala Malaysia. Suatu demokrasi yang sebelum ini tidak pernah kita terlihatkan dan membawa 1001 macam kemungkinan baru yang pastinya baik selagi mana kita sebagai rakyat Malaysia menganggapnya sebagai suatu kesempatan. Tentu saja kita nanti-nantikan apa keputusannya, namun kita yakin ini suatu kesempatan yang baik. Tenang seperti mana tenangnya pukul 5.15 pagi. Masih segar hari ini. Itu digambarkan tenang. Tenang atau mengantuk. Apa pun bagus untuk Malaysia pada hemat saya. Untuk sama-sama kita lihat realiti baru ini. Ya, tapi yang penting kita masih lagi tertanya-tanya siapakah yang akan membentuk kerajaan kerana everyone is claiming dan juga mereka menyatakan kita ada numbers. Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan kita ada numbers in writing. Lebih tepat dalam penulisan dan juga pengesahan dokumen oleh mereka yang bersetuju untuk membentuk kerajaan. Cuma sebelum kita berganjak dan juga kita beralih berkenaan tentang pembentukan kerajaan dan juga perkenan Seri Paduka Baginda Pertuan Agong bagi pembentukan kerajaan pasca pilihan raya umum ke-15. Kita boleh saksikan juga kita boleh kongsikan bersama dengan anda fakta yang kita sedia maklum yang telah pun dikemaskini oleh pihak Suruhanjaya Pilihan Raya untuk membawakan gambarannya bilangan kerusi yang telah diperolehi oleh gabungan parti ataupun parti-parti yang bertanding pada pilihan raya umum ke-15 dalam hari pengundian semalam dan pagi tadi kita sudah pun mengumumkan keputusannya lebih kurang pada pukul 5 suku pagi yang diumumkan oleh pihak Suruhanjaya Pilihan Raya. Ini antara komposisi kerusi di Parlimen pada ketika ini yang terbanyak kerusi yang dimenangi ialah Pakatan Harapan sudah pastinya 82 kerusi. Keduanya ialah Perikatan Nasional disebabkan itu Tan Sri Muhyiddin Yassin juga menyatakan bahawasanya mereka mempunyai numbers ataupun valid dan juga sah untuk membentuk kerajaan apabila mungkin ada penggabungan yang berlaku dan juga GRS, GPS serta Barisan Nasional memenangi 30 kerusi. Ini digambarkan sebagai prestasi yang cukup membimbangkan bagi Barisan Nasional kerana lebih daripada 60 tahun parti itu merupakan parti yang dominan di negara kita. Semakin merosot prestasi yang ditunjukkan walaupun petanda dan juga indikator di pilihan raya negeri Johor dan juga Melaka memberikan gambaran yang positif kepada Barisan Nasional. Dan juga kita boleh gambarkan bebas memenangi 2 kerusi. Ini juga signifikan dan juga penting kerana mungkin rundingan-rundingan di saat akhir bersama dengan ahli parlimen bebas ini akan membawa kepada suatu pembentukan kerajaan. Tidak kurang juga muda 1 kerusi oleh YB Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. GRS dengan 6 kerusi dan juga kita boleh kongsikan bersama dengan anda juga Parti Bangsa Malaysia memperoleh 1 kerusi, Warisan 3 kerusi. Itu perkongsiannya. Cuma kita boleh bawakan bersama dengan anda pada ketika ini di belakang saya. GPS setuju bergabung dengan PN, BN dan GRS bentuk kerajaan persekutuan. Kalau pagi tadi kita ada berbincang berkenaan tentang siapakah yang akan menjadi kingmaker bagi pilihan raya umum ataupun pasca pilihan raya umum ini, kita boleh kongsikan perkongsiannya selepas rundingan dan juga pertemuan yang dibawakan bersama dengan pengurusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin. Tan Sri Abang Johan Tun Openg ada menyatakan bahawasanya keputusan dibuat dan mengukuhkan bagi menstabilkan negara serta kesejahteraan rakyat. Tan Sri Abang juga merupakan Premier Sarawak. Asas GPS untuk membentuk kerajaan adalah untuk menegakkan keluruhan perlembagaan persekutuan dan Sarawak Perjanjian Malaysia 1963 serta laporan jawatan kuasa. Jadi amat penting kerana isu MA 63 juga turut diberikan perhatian dan juga turut diberikan keutamaan khususnya apabila Sabah dan juga Sarawak khususnya digambarkan sebagai kini mempunyai angka untuk menjadi kingmaker bagi pembentukan kerajaan persekutuan pasca pilihan raya
Raya Umum ke-15. Apapun yang berlaku, apakah juga perancangan Datuk Seri Anwar Ibrahim, kerana beliau juga menyatakan beliau mempunyai numbers ataupun mempunyai sokongan untuk membentuk kerajaan, dan esok dikabarkan Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agong memberikan masa dan juga tempoh sehingga 2 petang untuk menamakan dan juga memberikan numbers ataupun menamakan calon Perdana Menteri bagi pasca pilihan raya umum ke-15. Kita nak berehat seketika selepas ini bersama dengan Said untuk membawakan gambaran lebih lanjut berkenaan isu pasca pilihan raya umum ke-15 mandat baru rakyat. Ini adalah khas pasca PRU 15. Saya tengok semacam fobia sikit melihat Is macam mengira-ngira dia. Perkiraan kerusi dah tak ada, Is. Kita dah selesai pukul 5.15 pagi tadi, Is. Kita ingin Takutnya ada perkiraan baru. Campur lagi 2 kerusi parlimen. Tapi untuk malam ini kita tenang-tenang dulu, Is. Kita bincang dulu tentang pasca PRU ni, apa realitinya untuk kita fahamkan kepada audiens. Jadi Is, 2 panelis yang dibawakan untuk manfaat perbincangan pada malam ini merenung hasil ataupun keputusan daripada PRU ke-15 ini. Di sebelah kanan saya Datuk Dr. Madeline Burma, Fellow Kehormat Institut Masa Depan. Datuk, terima kasih datang lagi. Terima kasih. Mujur tak bersama kami sampai subuh. Mujur ya. Dan juga di sana Dr. Syaza Farhana Muhammad Syukri, Pensyarah Kanan Jabatan Sains Politik UIAM. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana bersama kami. Saya mulakan dengan Datuk. Sebenarnya perbincangan ataupun gambaran tentang realiti akan berlakunya hang parlimen. Parlimen tergantung ni bukanlah asing. Kita dah sebut dah ini. Tetapi adakah Datuk merasakan bahawa ia akan jadi sebegini? Terima kasih ya. Ramai yang bertanya saya pagi tadi, WhatsApp saya, orang ekonomi dia pergi tanya. Dia kata hang parlimen tu apa dia? Alamak, saya kata berat. Hang fikirlah sendiri kata. Belum sampai situ lagi, belum cakap orang Kedah lagi. So, saya tak menjangka mula-mulanya sebab the more saya kata one political party itu akan majority lah, no matter what, because di Malaysia ni tapi apa yang menariknya bila malam tadi tengok sebelum saya tidur saya tengok Said dengan Is. Lepas tu semasa saya tidur bangun lagi saya nampak alamak. Dan bila kita tengok congak rupanya saya rasa there is a possibility. Because kalau di dunia ni memang kita biasalah kalau kita tengok dekat England parlimen ni yang baru. So saya mengimbau kembali, saya kata this may happen to Malaysia. So that in a way berlaku. Kita beralih kepada memang political science-nya melihat realiti ini. Ini suatu yang unprecedented dalam skala ataupun dalam pentas politik Malaysia. Sebagai seorang pensyarah politik sains, apa ertinya di sebalik apa yang berlaku semalam, Doktor? Dalam hang parlimen ya, saya rasa ertinya macam yang Tuan Syed cakap tadi, mungkin dah ada kematangan sedikit. Kematangan tu sebab kita dah ada banyak gabungan sekarang, banyak political party. Datuk kata Datuk tak sangka ya hang parlimen. Saya rasa saya sangka akan berlaku hang parlimen ni. Sebabnya kita tengok dah banyak sangat gabungan sekarang ni. Memang sukar untuk satu dapat 112. Jadi memang expected. Tapi yang menarik kalau kita tengok dekat Malaysia memang tak pernah ada lagi. Tapi saya nak ingatkan dekat penonton, walaupun tak pernah ada, benda ni berlaku 2020. Sebab tu Mac 2020, kita dah ada a kind of hang parliament bila Sheraton move berlaku. Jadi ini bukanlah benda yang totally baru dekat Malaysia, cuma dia baru sebab dia berlaku selepas pilihan raya. Jadi first time lah. Jadi dalam senario sini, saya yakin dalam kalangan akademia mungkin tidak timbul isu kerana ada kematangan itu. Tetapi di media sosial, serangan, kerana kita sampai ke hari ini masih belum boleh menunjuk pakatan yang mana. Walaupun ada indikasi, tadi Is juga memberi gambaran, Perdana Menteri pun belum benar-benar jelas sehinggalah angkat sumpah. Perlukah kita risau kalau kita sebut ini sebagai kekalutan sementara menantikan sesuatu yang absah? Doktor? Saya rasa tak perlu risau. Mungkin 2 sebab. Sebab pertama, saya tengok on the ground, macam juga Tuan saya cakap tadi, nampak calm. Macam tak ada sangat kekalutan antara orang on the ground. Alhamdulillah, there's no violence, there's none of that. Tapi mungkin kekalutan di social media, di alam maya, memang orang dah bertanya-tanya mana satu gabungan. Dan antara gabungan-gabungan pula pun saya tak nampak sangat kekalutan. Nampak gaya macam diorang dah buat keputusan dah. Jadi kita tengok apa yang berlaku pukul 2 besok je. Datuk,
Can I interject? Boleh. Ini agak-agak bertentangan berbeza sedikit ya. Sebab hari ini kita cuti, nasib baik hari ini cuti dan tak sebagainya. The market have not reacted Okay. yet. Okay. Tapi besok besar kemungkinan kita akan melihat petanda-petanda yang sangat menarik. Because the thing about the market, pasaran ini dia sangat cepat react atau bertindak balas terhadap uncertainty. Okay. So bagi mereka apa yang berlaku sekarang, Perdana Menteri tak tahu lagi. Okay. So we're going to have another repeat. Dia kata, oh no, who's going to be the next Prime Minister? Because ini nanti yang akan menentukan dasar negara. Betul. Dan apakah bentuk ke mana hala tuju negara dan sebagainya. Tapi like you say, which I kind of saya lega juga. Ramai ahli, memang bila bincang dengan ahli sains politik, kawan ramai dekat UKM tu, dia kata memang dia kata takkan ada satu majoriti. Jadi memang mereka jangkakan. Tetapi kami orang ekonomi sangat risau. Okay. Kami kata kalau inilah yang akan berlaku dan benda ini berlarutan, maka kita akan berhadapan dengan situasi di mana pasaran esok kita akan tengok kita akan tengok bagaimana price volatility, kita akan menengok di bursa saham, kita akan dengar ni petanda-petanda ni kami semua sedang macam mana besok. Itulah dia orang ekonomi. Datuk, dalam pengalaman saya sering kali apabila berlakunya pertukaran pentas politik seperti skala ini, memang akan ada reaksi balas daripada pasaran. Tetapi saya juga selalu mendengar ianya bersifat knee jerk reaction. Betul. Dalam konteks ekonomi kita lebih melihat pada julat masa dan durasi yang lebih panjang, kerana seingat saya langkah Sheraton juga ada reaksi. PRU lalu pun ada reaksi, tapi akhirnya kita masih mencatatkan KDNK yang memberangsangkan. Jadi kebimbangan itu temporal sifatnya. Boleh Betul. Because kalau kita tengok apa yang berlaku di Malaysia ni, dia bukan berlarutan lama tau. That is the good thing. Kematangan ini sangat penting. Walaupun kita ni kalau tadi kita bercakaran dalam media sosial dan sebagainya, tapi kalau kita lihat, you go to any pasar, pergi ke supermarket dan sebagainya, kita lihat it is kind of normal. So I do agree with that. And then bagi saya benda ni sangat penting sebab berbeza dengan setengah negara. Beralih aja kerajaan, ya ampun, dengan rusuhannya dengan that's why kita macam kami di universiti dulu, kita tak berapa senang hati dengan keputusan, tapi do not go to the streets, you know. We have to have that kematangan. So pasaran sangat, as I said, they are very very sensitive to kata orang apa yang akan berlaku ni. So tapi bagi saya dia takkan lama lah. Betul. Knee jerk, yes. Knee jerk reaction. Datuk sebut soal don't go to the streets. Yes. Dalam konteks politik, kita sudah membenarkan itu sebenarnya. Realitinya begini. Dalam apa yang kita lihat hari ini, kerusi terbanyak adalah yang mungkin tidak membentuk kerajaan. Itu akan menimbulkan sedikit unrest, dan ada saya sampaikan membaca kemungkinannya the pack of losers, itu orang sebut, yang akan membentuk kerajaan. Kita punya sistem first past the post ini, adakah kini kita melihat bahawa kaedah itu, struktur itu terganggu dan perlu diubah? Mungkin tidak segera, satu masa nanti, Doktor. Jawapannya memang saya rasa perlu ubahlah, sebab memang kalau saya kata tak adil tu memang kalau tengok pada nombor lah. Kita bincang pasal nombor saja. Memang nampak ketidakadilan tu daripada segi, contohnya di Perlis dikatakan pengundi 140,000 tapi dia dapat 3 wakil rakyat baru. Tapi di Bangi 300,000 kita hanya dapat 1. Jadi masalah malapportionment ni memang dah lama lah dekat Malaysia ni, kan bukan benda yang baru. Tapi moving forward, adakah ini akan berubah? Saya tak pasti. Tapi saya nak jawab dalam kedudukan ini, apakah kita akan melihat adanya political will? Saya rasa tak ada. Saya rasa bila matanya memicing itu kan, dia macam mungkin tidak ada. Ya, sebab yang dah champion malapportionment, nak betulkan malapportionment and gerrymandering ni pun Pakatan Harapan. Dan kalau macam Tuan Syed kata, Pakatan Harapan akan jadi dalam pembangkang, nampak gaya tak adalah orang yang akan championkan discourses in parliament. Jadi political will tu saya rasa macam tak ada dalam masa terdekat ni. But we have to live with it. We have to live with it. But that's why I like what you said earlier about going to the streets. I'm not telling people to go, but just nak ingatkan penonton di luar sana yang demokrasi ni bukan sekali dalam 5 tahun. Kan, kita dah undi sekarang, mungkin the next one will be 2027. Dalam masa 5 tahun ni ada banyak lagi benda yang kita boleh buat nak menegakkan demokrasi di Malaysia. Non-violent protest is not bad. Tapi again,
That's not what I'm saying, but yeah. Kalau tajuk malam ni tentang itu, saya ada banyak soalan lanjut. Tapi kita bukan tentang itu, Is. Kita ni pasca PRU. Datuk, kita sentuh dengan Datuk ni sebab ekonomis, maka politikonominya dengan Datuk lah. Ada political per se itu dengan Dr. Shazza. Is, kita sebut apa? It's not about Kingmaker tetapi Kingslayer. Jadi kelihatannya yang Kingmaker / Kingslayer ni adalah Borneo. Datuk. Borneo Block ini sangat menarik ya, dan saya dalam WhatsApp group dan sebagainya, wah happy sangatlah orang Sarawak Sabah. Mungkin ini wacana dalam konteks kami di Borneo je lah ya. Sebab dia kata for once dia macam inilah, macam kanak-kanak yang merasakan wow, at least saya ingat lagi our premier menggunakan istilah macam anak dara yang ramai orang nak berminat dan things like that ya. But on a more serious note, what I think is important dalam konteks ini, Sabah dan Sarawak is really putting a stand here. And I think dia bukan 5 tahun sekali lagi dah. It is 22 undi kan. Dan kita pun melihat tadi, kalau tidak silap saya, sudah pun ada berita yang menunjukkan bahawa GPS dan juga dah bersetuju. GRS, PN dan BN mungkin. Yes, besar kemungkinan mereka akan. So dia ada Kingmaker and the Kingslayer also. Sebab itu bersangkutan dengan apa yang disebutkan tadi. Tapi selepas ini yang lebih menarik lagi, orang seperti saya juga yang akan duduk another few more months to come, adakah dengan adanya kedudukan yang sebegini, Sarawak dan Sabah akan menjadi negeri yang lebih baik? Okay, you already given maybe lah TPM post ke whatever post that dah dijanjikan, sebab ada setengah tu menjanjikan satu dari Sabah, satu daripada Sarawak. But PN I'm not sure, dia tak janji. Okay, so jadi maknanya adakah dengan kedudukan ini, maka kedudukan Sabah dan Sarawak dalam konteks negara bangsa kita, dalam konteks agihan kekayaan negara nanti ataupun dari segi pertumbuhan ekonomi akan berlaku penambahbaikan yang begitu pantas ya. Sebab itu ramai yang menganggap begitu. Ramai kami di Sabah dan Sarawak mengatakan, oh lepas ni kalau kita jadi TPM, maka saya dah terbayanglah dekat yang rumah panjang yang queuing up untuk pergi mengundi itu dah tak ada banjir. So ramai yang mengharapkan miracle. Tetapi ini quick fix. Ini yang saya khawatir. Sedangkan pengalaman 60 lebih tahun ni sudah begitu lama sekali. So I think we really need to do something lah. Cabaran saya adalah kerana tajuk kita pasca PRU. Kalau tajuk ni tentang federalism, sekali lagi ada banyak soalan susulan di situ kan. Tapi saya harus mengikat perbincangan ini kepada apa yang kita bincangkan. Tentang Kingmaker dan Kingslayer ni, pada peringkat ini Dr. Shazza, nampaknya macam GPS, GRS sudah pun memberikan gambaran sokongan. Tetapi cabarannya adalah PN, GPS, GRS tak cukup. 112. Betul. Jadi dia kena ada BN. Ini menimbulkan satu dinamism yang lain pula. Kerana okey, dulu kita tak bersetuju dengan kluster mahkamah, integriti, bla bla bla. Tetapi bila kita nak bentuk kerajaan, rupanya kita perlu kembali menerima apa yang dulunya. Jadi ada yang merasakan bahawa kempen itu tidak ada makna, Doktor. Betul. Okey, saya rasa kita ada 2 Kingmaker sekarang ni kan. The Borneo Block dan juga BN. Tak boleh dilupakan BN. Kalau Pakatan Harapan nak membuat kerajaan pun perlu ada BN. Memang betul, saya rasa semasa kempen biasalah parti-parti ni dia nak membezakan diri dia. Dia tak boleh nak tunjuk dia sama dengan yang lain. Kalau macam tu apa point kita mengundi dia kan. Jadi dia nak bezakan, dia kata oh kita lain, awak lain, kita tak akan bekerjasama. You are this, we are this. Tapi this is the art of politics kan. Kita tahu apa yang diorang cakap semalam mungkin dah tak relevan hari ni. This is very typical in politics. Jadi kalau hari ni mereka kata mereka akan bergabung, kita tak hairanlah sebenarnya. Sebab at the end of the day, macam mana mereka untuk dapatkan kuasa itu adalah dengan cara ini. Dengan cara, well, it should be through compromise. Sebab kita tengoklah macam mana itu berlaku. Untuk mewawarkan kamilah parti moderate di Malaysia ini. Kamilah masa depan Malaysia. If you don't want to go left or right, then vote for us. Jadi saya rasa ini yang boleh Barisan Nasional lakukan untuk kehadapan. Baiklah semangat moderasi. Saya nak gunakan cerita kisah tu. Pilihan Raya agak sukar nak cakap. Macam 2018 pun kalau kita ingat lagi, selepas Pilihan Raya, semua orang cakap this is the end for UMNO. Tapi lepas tu dia make a comeback kan, PRN Sabah, PRN Johor, Melaka. Jadi saya tak pasti lagi apa akan berlaku dalam UMNO. Tapi yang pasti orang-orang yang lama dalam UMNO macam sudah keluar. Jadi kita ada suara-suara baru
yang akan membawa UMNO ke masa depan. Yang again tak pasti lagi sebab macam orang seperti Khairy Jamaluddin yang bercakap tentang reformasi dalam UMNO. Sekarang sudah bukan wakil rakyat. Jadi apa yang akan berlaku dengan UMNO ni banyak lagi tanda tanya. Tapi balik pada persoalan kita tadi, kalau dia bergabung dengan Perikatan Nasional, mungkin inilah comeback Barisan Nasional untuk membuktikan balik apa yang boleh mereka beri kepada negara kita ini. Okey. Dia CPR lah. Right now lah. Takut jadi beban. Ya, itu yang saya timbulkan sebelum kita berehat tadi. Ada persepsi yang mengatakan, bukan main pulun, tiba nak bentuk kerajaan, boleh pula kena bersatu. Itu yang setengahnya menimbulkan political fatigue yang saya sebut. Sebab itu saya kata tempoh berkempen 2 minggu itu setengah menganggapnya sebagai funfair, sarkas. Hanya untuk dapat undi. Bila dapat undi, dia punya pragmatism dia, perbincangannya dari lain. Saya masih nak pegang Dr. Shazza sebelum beralih kepada politikonomis kita. Soal masa depan UMNO itu, saya anggap ini adalah kesempatan untuk revive dan rejuvenate. Adakah doktor boleh, yalah, soalan berikutnya masih relevan ke tidak? Itu ya. Okey, saya lihat macam ni ya. Sekarang ni Malaysia agak polarized. Dua koalisi yang menang semalam, satu di belah kiri, kan, yang mahukan reform, mahukan pembaharuan. Satu lagi lebih ke kanan yang mahu mengekalkan status quo. Sekarang di mana Barisan Nasional? Saya lihat Barisan Nasional ni di tengah-tengah. So dia ada moderate gabungan pula sekarang ni, kan, ironically. Jadi di sinilah saya rasa Barisan Nasional boleh memainkan peranan untuk mewawarkan kamilah parti moderate di Malaysia ni. Kamilah masa depan Malaysia. If you don't want to go left or right, then vote for us. Jadi saya rasa ini yang boleh Barisan Nasional lakukan untuk kehadapan. Naikkan semangat moderasi ni. Okey, saya nak gunakan cerita satu ke kiri, satu ke kanan itu kepada Datuk Madeline, kerana dalam bacaan saya secara peribadi, saya juga melihat itu. Kelihatannya bandar semakin adakah istilahnya mem-PH, luar bandar semakin mem-PN. Dan itu dan dia neck to neck ni. Dia sangat rapat. Adakah itu sihat untuk tempoh 5 tahun ke depan, Datuk? Okey, interesting observation. Sebab kalau kita nak terjemahkan dan kita lapikkan dia dengan apa yang berlaku dalam ekonomi, that is the reality now sebenarnya. Kalau kita tengok, saya duduk di Bandar Baru Bangi, which is very much quite an urban, but it's a very urban Malay area, kan. Dan kalau kita menang, yang menang di situ pun PH, 60,000 majority, kan, kalau kita lihat. Now, balik kepada soalan kita yang dikatakan polarisasi ni, saya ingat lagi sebelum undi dikira, people were saying that this is going to be a new Malaysia, bla bla bla. Tapi deep in my heart, saya masih lagi merasakan bila kita mendengar cara kempen that is been going on, big and not. Same old lah. Kita dengar macam ni. Saya masih lagi mendengar cerita Melayu, Islam. Saya masih lagi mendengar, okeylah, rasuah tu cerita kemudian dan sebagainya. And isu ethnicity tu masih lagi dipermain-mainkan. Dan kalau kita lihat seperti Dr. Shazza katakan tadi, it is going to polarize us more. And I am very worried about it because although you may say that, sorry to say, BN is the moderate, yang boleh menjadi moderate, but they are where it is now. They are part and parcel of the reason why we are what we are. Look at our universities. If you look at our universities, you look at our sistem pendidikan kita dan sebagainya, ramai people just can turn around and kata, ini adalah byproduct BN. But I also like the fact that how many R tadi? Rejuvenate, revive and everything. Itu tak terfikir berapa. Saya kira balik. Mungkin 2 R ke, 3 R ke. Yang saya suka pasal the thing about UMNO, I have followed. I'm not a political scientist, but I have seen how they have jatuh, bangun, dia jatuh lagi, dia bangun lagi. Keupayaan dia jatuh bangun dia tu, itu saya salut. Sebab bagi kami dalam ekonomi, dia kata you tidak boleh hanya melihat sekali jatuh sekali bangun tu keuridan, but you have seen that UMNO. So that is where the maturity of that political party is. So the tendency untuk dia menjadi yang jadi moderate ni tadi, saya sangat mengharapkan. Sebab saya pun khawatir juga yang ke kanan, yang ke kiri. Sebab yang ke kanan kita tahu bagaimana, dan yang ke
kiri pun kita tahu. Sebab macam kita dengar bagaimana PN Tan Sri Mahyudin memberi ungkapan tak tahu betul ke tidak yang mengaitkan agama dalam cerita itu. Ada, betul. Betul kan? Ya, disebut soal kristianisasi. Yes, Dan sehingga itu menerima orang Sarawak backlash, ya. tersedak lah. Is this a kind of... Tapi orang Iban pun dia mudah lupa juga. Ya, itu etnik yang sama, DNA-nya. Putera Melayu. Cuma saya memetik apa yang Datuk sebutkan ini dan saya nak mengungkapkannya dalam satu frasa. BN di dalam PRU15 telah membayar kos herotan yang tidak mereka betulkan selama 60 tahun. BN is currently paying the cost of all those mishaps which were not corrected in the past 60 years. Oh, ini RTM, masih perlu dimelayukan. BN tidak membayar, kini telah membayar kos herotan yang tidak mereka betulkan selama 60 tahun. Doktor bersetuju? Saya rasa they've taken it for granted sebab selama 60 tahun apa yang tidak mereka lakukan tu telah membantu mereka. Jadi macam dia orang terkejut sekarang ni. Ya, memang betul. Inilah impaknya daripada macam Datuk sebutkan tadi, education especially. Kita nampak sekarang ni banyak pengundi yang mungkin tidak berapa mempunyai political literacy. Jadi inilah antara impaknya. Tapi saya rasa bukan sahaja BN lah. Memang BN yang menerajui negara ini for 60 years. Jadi kita boleh senang nak salahkan dia. Kan senang. Tapi bukan sahaja kerajaan. Sebenarnya banyak lagi civil societies out there, NGOs yang memainkan peranan yang telah membawa Malaysia ke belah kanan ini, this ethno-nationalism yang Tuan Syed cakapkan tadi. Jadi memang BN is paying the cost sebabnya pengundi tak mengundi kepada mereka, mengundi pada orang lain, kepada PN. Walaupun DNA mereka sebenarnya sama. Okey. Datuk, dari segi kematangan politik ini kita menyebut ini sebagai satu kematangan, tetapi ini juga adalah merupakan byproduct kepada realiti PRU14. Media semakin terbuka, realiti semakin terbuka, akademia semakin terbuka kerana sudah tidak ada elemen yang hegemonik seperti sebelumnya. Bahkan hari ini kita melihat that hegemon itu kini seperti ditekan. Sebab herotan saya sebutkan itu tadilah. Dan kita melihatkan ini, cuma Datuk, dalam pemerhatian saya, kita melihat negara jiran Indonesia misalnya, tiba kepada era Jokowi, daripada jatuhnya Soeharto, mengambil masa 15 tahun, 14 tahun. Kita, saya sifatkan selepas PRU14, adalah era Gus Dur. Betul. Adakah kita sedang memaju ke era Bambang? Dalam pemerhatian Datuk? Kalau nak digunakan sebagai dia punya contoh, memang ramai yang mengatakan Indonesia, our neighbor is doing very well. Tapi like any country in the world, kalau kita baca sejarah kita yang lupa pasal sejarah, kita akan terhukum oleh sejarah. So although you want to liken it to 2014 tu zaman Gus Dur, kesian juga orang sering mengutuk Gus Dur juga. Dia kata menyuruh Gus Dur mundur, dia kata gimana mau mundur, dia kata majunya enggak pernah. So jadi saya khawatir di Malaysia pun kita di situ. Saya melihat begini, as much as kita, betul kata Dr. Shazza tadi, as much as kita melihat, BN has been with us for more than 60 years. Kita bangun, celik, lahir dan sebagainya. Kita juga jangan lupa our success. We were a great nation. Kita berjaya. But our problem is managing success pula. Kita sebenarnya jangan terlalu kita ke tahap yang bila dah jatuh tu memang hentam sebetul-betulnya sehingga tidak ada, sehingga seolah-olah mereka itu tidak pernah melakukan ada kebaikannya. What we are dealing with right now, in fact, Tun M pernah berkata bahawa if you look at the Vision 2020 kita, these are the 10 cabaran yang dia dah pun bayangkan. So now apa yang kita lalui sekarang, I don't want to liken it so much to Indonesia. Indonesia sejarah dia sangat menarik, perjuangan dia sangat berbeza dengan kita, dan like you said, it took them from the fall of Soeharto right to where they are. So they are reaping the benefits of it. Yang kita pula tadi menggunakan istilah orang ekonomi, herotan macam herotan harga dan sebagainya. Tapi bagi saya isu kita ialah selagi kita masih lagi disaluti dengan isu ethnic dan religion, and the 3R they call it, religion, raja, apa lagi, religion dan race. Tapi kenapa Sarawak tidak ada masalah itu? Itu kami memang DNA kami kena pegang crystal ball itu, Datuk, kena keluarkan formulanya. Kenapa formula itu berkesan di sana, tidak di sini? Sejarah kita berbeza.
Maka mengapa tidak boleh dilakukan? Tak Bina boleh. sejarah, Sejarah tidak boleh kita tidak boleh mengubah sejarah. What we can do is we learn from ni. So But we haven't learned. but which is correct. So this is really high time now. Give us a chance. Itu yang saya timbulkan tadi, Datuk. Dalam keadaan kita mengakui perlu belajar, tapi sebenarnya masyarakat makin terbelah. Betul. Jadi betul kita akui, belajarlah daripada kesilapan dulu. Tapi kesan PRU ni nampaknya bandar dan luar bandar memang betul-betul ada satu garis besar, lebar dan warnanya merah. Boleh. Ya. Doktor. Yes, continue. Saya ada buat kajian dengan rakan saya daripada Unimas. Kita compare antara penduduk Melayu di KL dengan penduduk Melayu di Kuching. Yang menarik daripada kajian kita expect macam itulah, lain kan, Kuching dengan sejarahnya lain dengan KL. Tapi what we found was that actually there's a convergence. Melayu urban di Kuching dan Melayu urban di KL dah macam makin sama daripada segi kosmopolitan. Yes, that's our argument. Cosmopolitanism. Daripada segi agama, the whole race and religion aspect of politik, the convergence is there. So daripada sepatutnya kita nak belajar macam mana nak import the multi-diversity daripada Sarawak ke sini. Sebaliknya yang berlaku, kita export our Islamization to urban areas in Sarawak. Yeah. So that is interesting. I need to interject there. Ya, sila. The word suddenly, the last part that she used was Islamization. Now, this is the very thing yang juga menakutkan kami di Sabah dan Sarawak, especially the non-Malays, the Muslim. saya. Because if you look, tetapi yang satu yang bagusnya is that the state recognize that there is this fear, there is, dan ada usaha yang betul-betul sistematis untuk memastikan bahawa benda ini tidak berlaku. Di sini tidak. Bila benda itu berlaku, the issue of ketuanan Melayu itu diteruskan. Cop. Okay. Calon Perdana Menteri menyebut bahawa berlaku kristianisasi dan menang. Itu dia menang. Itu cabaran. Maksud saya adalah itu senjatanya. Kan? Tetapi yang menariknya kami di Sabah dan Sarawak, mungkin kami sudah lali daripada kami tidak mudah dibuai. Kita akan perdalam ini, masanya untuk kita berehat seketika dan kembali sejurus selepas ini melihat pasca PRU, isyarat-isyarat di sebalik keputusan. Sabar bersama kami. Kerajaan ini dinyatakan oleh Presiden UMNO Sri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, walaupun sudah ramai yang meletakkan jawatan, tetapi masih lagi tegas menyatakan tidak akan ada sebarang kerjasama yang akan berlaku. Tapi ini masih lagi akan diputuskan sama ada akan berlakunya pergabungan dan juga berlakunya kerjasama antara gabungan parti tersebut. Juga kita nak kongsikan juga, Syed, berkenaan isu di Pahang dan juga di Perak untuk pembentukan kerajaan negeri. Perlis sudah pasti it's a clear cut ataupun untuk Perikatan Nasional. Tetapi di Pahang menyaksikan Perikatan Nasional 17 kerusi, Barisan Nasional 16 kerusi, dan juga di Perak Perikatan Nasional 26 dan juga Pakatan Harapan 24. Senantiasa menjadi saat yang bergetarkan untuk Perak. Cuma di Pahang ini kita tak tahu apakah yang akan terjadi untuk di Pahang nanti. Banyak tajuk susulan kalau saya dibenarkan kan. Perlis tu misalnya Perlis Bahana Syahidan. Saya nak sebut begitu kalau ada kan. Maknanya Perlis tu Syahidan is Perlis Syahidan. Itu benda-benda yang drama. Apakah kita dibenarkan untuk berbincang sampai ke tahap itu? Saya harap kita ada sejam yang boleh bincang itu. Dia bila Is baca soal penafian Presiden UMNO tu, ada yang bagi gambaran bahawa UMNO ni pun terbelah. Ada grup PM, mantan PM yang katanya menyebelahi PN, tapi grup Presiden yang menyebelahi Harapan. Lebih tepat WTC Putrajaya. Itulah WTC versus Putrajaya. Itu dah menariknya macam tengok drama sinetron kan. Ujung-ujung tu dia twist dia macam-macam lagi. Seronok. Kami tonton seronok lah. tapi orang yang berada di situ kita tak tahu Is panas punggung dia agaknya bincang. Jadi dua panelis saya bawakan pada malam ini seronok ni bincang pasca PRU ni, macam-macam bahan. Datuk Madeline dan Dr. Shahzad ada di sini. Kita beralih sedikitlah daripada menyuluh kepada elemen-elemen ideal itu, melihat kepada pragmatism, combo. Combo yang ada. Sebab kena nak mencukupkan 112 juga, Doktor. Betul. Jadi kalau tanpa BN, PN tak cukup. Betul. Tanpa BN, pakatan juga tak cukup. Kalau pakatan nak dengan BN, kan? Okey, boleh. Dia ada kingmaker juga. Dia ada kingmaker, definitely. But betul. Tapi saya gagaskan dan ramai orang kritik balik. Saya kata sebenarnya combo yang paling idealistik, paling stabil dan paling bagus untuk Malaysia adalah PHPN.
Tapi saya rasa tak akan berlaku sebab yang saya sebutkan tadi, the ideological divide tadi. Okay. It's too far, it's too wide between PN di belah kanan, PH di belah kiri. Kalau mereka bergabung, susahlah nak jawab kepada pengikut mereka. Lebih spesifik faktor DAP yang tidak Faktor DAP untuk orang PAS DAP PN, lah. faktor PAS PAS untuk DAP pernah bersama. Benda ni itu saya kata funfair aja ni. Ini adalah pesta sarkas politik saja. pernah tidur sebantal DAP yang berbeza. Tapi bila saya sebut, waktu 2008 kita call it a political tsunami kan, di mana BN hilang two-third majority. That's the first time after how many years kan. Orang Melayu undi siapa waktu itu kalau kita ingat balik? Undi PAS. Sebab PAS waktu itu dalam Pakatan Rakyat. Yeah. And then sama juga 2013 juga, some people call it the Chinese tsunami. But the thing is, the Malays continue to support Pakatan Rakyat sebab PAS di dalam tu. Jadi sebenarnya orang Melayu dah lama dah menyokong PAS. Mereka ikut PAS. Di mana PAS pergi? Pakatan Rakyat. Bila dah keluar 2018 PAS bersendirian, orang Melayu masih undi. Ingat tak 2018 ramai orang kata PAS akan lingkup. Tak, mereka dapat 2 negeri. Sekarang mereka yang dapat paling banyak. Jadi sebenarnya apa kita tengah cakap tadi, saya lupa dah. Paling banyak. Soal kombo mana yang paling bermakna untuk Malaysia? Okey, sekarang saya nak kembali kepada Barisan Nasional tadi. Barisan Nasional ada 2 faction yang sebutkan tadi kan, WTC dengan Putrajaya. Ya, kita dah ada anti-party hopping law. Maksudnya mereka tak boleh tukar parti. Tapi kalau faction ni nak pecah, satu ke PN, satu ke PH, itu sebenarnya boleh lagi. Itu legal sebab dia tak tukar parti. Dia cuma dia stay in BN tapi dia pilih untuk... Tapi wakil rakyatnya macam mana? Wakil rakyat dia masih wakil rakyat BN lah. Tapi dia menyokong kerajaan PN ataupun satu faction lagi menyokong kerajaan PH. Ini boleh berlaku sebab ini tak termasuk dalam anti-party hopping law. Dia tak switch parti. Okey. Dia still dalam parti tapi dia boleh split untuk pilih mana yang mereka nak sokong. Okey. Itu saya kena panggil doktor datang semula tu. Kita nak dissect balik tu. Kena bawa aktanya. Saya sekarang ni off the hand, off the cuff, saya tidak boleh komen kerana saya harus melihat semula boleh tidaknya tu. Namun I take it at face value, saya setuju. You mean the SD, is it? Itu saya kata nanti kepada wakil rakyatnya agak tricky, saya tak boleh membayangkan bagaimana kerana akhirnya undi belah bahagi tu di dalam parlimen. Jadi mereka tu nak belah ke kanan ke nak belah ke kiri itu tak apa. Aktanya tak ada depan ni. Kita kena tengok dan panggil semula doktor. Tapi realitinya dalam hal ini Datuk, Yes. kita dah sebut soal kingmaker tadi. Cuma ada perkara yang saya sebutkan di awal tadi, kita tiba kepada masalah ini adalah kerana malapportionment dan gerrymandering yang berlaku. Contoh yang paling mencolok, glaring, ya, kita lihat penduduk Sarawak 3 juta, ada 31 parlimen. Penduduk Lembah Kelang ada 10 juta. Ada berapa? 22 campur, ya, maknanya itu saja pun kita sudah, selain daripada jumlah-jumlah kependudukan yang sebenarnya perlu dibetulkan, tetapi kita tidak akan ada political will. Betul. Jadi apa pun cabaran yang kita ada hari ini akan berterusan sekurang-kurangnya untuk 2 PRU lagi. Datuk. Ya, tapi saya rasa tadi walaupun ada Dr. Shazah kata memang PH lah yang really the one who is very much going for this kind of reform, but now they may not be where they are. Ada kemungkinan juga mungkin maybe both the Borneo Bloc may want to look into it also because at the moment they are at a disadvantage kan kalau kita lihat. Jadi saya melihat apa yang berlaku sekarang, being an economist I always use this term, constructive destruction tu. So maknanya kita perlu ada satu pemusnahan yang bersifat, kita kena terima hakikat bahawa our country is really going through a phase. Dan ini satu pengorbanan yang begitu berat yang perlu kita pikul, both politicians, both kita sebagai rakyat. So banyak perubahan-perubahan yang akan dan perlu kita lalui, both dari in terms of economics, dari segi dari segi politics. So I do hope dengan apa yang berlaku sekarang, yang except until tomorrow lah, saya amat mengharapkan yang the word reform should be there. We have been talking about that for a bit too long already. Ala-ala Datuk dah bercerita tentang economic reform, reformasi
situasi ekonomi ini, saya nak kongsikan sedikit berkenaan tentang dapatan insiden kemiskinan mengikut negeri yang diambil sehingga negara kita beralih kepada fasa endemik. Menyaksikan, saya nak beri tumpuan khususnya kepada Sabah dan juga Sarawak, kemiskinan mutlak. Dahulu kita pernah bertanya apa definisi sebenar kemiskinan mutlak, tapi mungkin boleh didefinisikan oleh Datuk. Cuma kita bawakan Sabah 19.5 yang paling tinggi dalam negara. Sarawak juga tinggi 9.0. Kedua tertinggi ialah Kelantan 12.4, dan negeri-negeri yang menunjukkan prestasi yang baik sudah pastinya di kawasan bandar Kuala Lumpur, Pulau Pinang, dan juga dianggap sebagai negeri-negeri yang ditakbir oleh Kerajaan Pakatan Harapan. Jadi bagaimana kita tahu manifesto penyatuan ataupun isu wilayah itu penting, tetapi tidakkah terbit untuk mereformasikan ekonomi? Tadi kata apa? Siapa dipegang oleh Kerajaan Pakatan Harapan di Pulau Pinang. Pulau Pinang. Okey. Kalau kita lihat cerita tentang kemiskinan ini, isu ni agak kompleks lah ya. Kita tadi kita don't want to go into what is absolute poverty. So kalau kita tengok yang negeri yang memang kerap kita dengar itu Sabah, Sarawak, Kelantan dan sebagainya, dah hampir berkali-kali kita mendengar ini. Jadi ramai yang berkata mungkin bila selepas ini if we have DPM coming from Sabah, Sarawak, benda ini akan berubah. Itu balik kepada apa yang saya bawa kepada kita. Jangan lupa sebelum ini peruntukan juga begitu banyak sudah diberikan kepada Sabah dan Sarawak. So Sabah dan Sarawak juga kena muhasabah diri juga. So is that of course kita boleh menggunakan argument the size of the state, tetapi ada juga masalah-masalah struktural yang sedia ada dalam negeri, especially the two states tu dan juga Pakatan Harapan tadi banyak menguasai negeri-negeri yang berjaya. I don't think it's because of the policies. Okay, I don't think it's because of they have good policies, maka negeri itu berjaya. One of the reason could be that these are already memang negeri yang memang dah berjaya dari zaman dulu. These are the East Coast state, federated Malay states, non-federated Malay states. So jadi mereka sedang struktur ekonomi itu memang sudah sedia ada. Sabah Sarawak ni cabaran dia dah besar. Tetapi bila kita berharap dulu apabila kita bergabung dan membentuk negara bernama Malaysia, kami merasakan bahawa ini adalah peluang yang terbaik untuk menjadi negeri yang sama kaya, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan negeri-negeri lain di semenanjung. Rupanya kami negeri yang kaya, tapi apa yang berlaku ni? So that is where issue federalism seperti yang dikatakan ada di dalam tu, dan kita juga perlu menerima hakikat bahawa we do also have issues, internal issues yang perlu diselesaikan. Dr. Shazza, kita perlu gubah satu naratif baru. Kita kena buat story baru, kan? Storyboardnya kena ada. Kita ada 3 minit je berbaki. So saya nak bagi 1.5 minit setiap seorang. Apa ceritanya ni dengan keputusan PRU 15 ni? Bagaimana kita nak, ini karangan SRP lah. Saya SRP, PMR lain lah. SRP PMR. Ini karangan PMR. 150 tak sebut PT3. PT3 dah tak ada. 150 patah perkataan. Apa ceritanya ni PRU ni kalau kita nak cerita pada umum? Sebenarnya yang saya lihat, naratif yang akan datang ni adalah naratif yang kita sebut tadi, naratif sama sebenarnya. Same old, iaitu naratif perkauman. In fact, dia macam lagi kuat naratif perkauman ni. Jadi kalau tanya kita nak ubah naratif ni macam mana? Is it a problem in the first place? Adakah itu menjadi masalah, naratif itu? Naratif perkauman itu? Saya rasa ya, sebabkan the polarization tadi. Sebab right now Malaysia ni kita nak satu padu kan. Okay, let's put it this way. Pilihan raya dah selesai. Semalam dah habis. Apa yang kita nak sekarang ni, ahli-ahli politik sekarang ni, cuba fikir macam mana nak heal Malaysia. Macam nak selamatkan Malaysia. Macam nak satu padukan. Maybe that's the new narrative that they should talk about. Okay, kita dah bergaduh, puas bergaduh 2 minggu. Sekarang is done. Macam mana kita nak satu padu? Tapi satu padu ni susahlah sebab kita masih ada satu blok PN dengan yang lain yang sebutkan tadi kan, BN, GPS, GRS, PH di sebelah kiri. Jadi nampak samalah, kita masih terbelah dari segi ideologi. Tapi saya harap itulah naratif yang baru. Dan kalau boleh saya sebutkan, bila saya buat kajian dengan pelajar-pelajar universiti, apa naratif yang mereka mahu bila kami tanya adalah kerajaan yang bersih. Maksudnya naratif anti-corruption ni memang kuat bagi orang muda. Jadi mungkin ini yang kita boleh pegang untuk kehadapan. Total bersih itu mungkin agak sukar. Tetapi sekurang-kurangnya mengurangkan kadar korupsi dan juga masalah integriti. Datuk, terus pada soalan cepu emas antara Tan Sri Muhyiddin Yassin, Abah ataupun pesona Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang mana lebih baik untuk Sabah atau Sarawak?
Wow. Tapi kalau kita melihat, kalau kita nak menggunakan apa yang berita tadi, yang diterjemahkan ialah mereka memilih Abah lah. Okey. I mean kalau kita nak tengok apa kan we saw it very Tapi clear. ada sebab. Sebabnya? Adakah sebab setahun pemerintah Personality? Bagi saya Datuk Seri Anwar ni a bit difficult. Bagi ni because of itulah dia hampir macam cerita dekat sini jugalah. Yeah. I think there is a baggage. There is a baggage that I think orang Sarawak pun agak sukar untuk Yang ditimbulkan oleh pimpinan politik Sarawak selalu menyebut soal pengalaman 22 bulan itu rasa seperti tertipu. Tapi itu yang saya akan bawa masuk kalau tajuk malam ini federalism. Untuk kita dissect apa sebenarnya Tan Sri Mahyudin dia terbukti because of the COVID-19. So in a way to a certain extent to a lot of people mereka merasakan bahawa he has been really tested. Of all the three of them yang betul-betul bagus atau tidaknya tu bagi setengah orang, itulah yang kita tahu. Datuk Seri Anwar belum lagi kita dengar. Tapi tidakkah sesiapa saja yang menjadi PM pada ketika itu will be polished because of that? Yes, but also he could also be I mean life is like that. So jadi bagi setengah orang, bagi mereka okay, at least we know his policies, at least we know where he is going. With Datuk Seri Anwar we're not sure. Itu yang menjadi masalah ni sekarang. Apakah sebab zaman media sosial ini segalanya serba tak kena walaupun ada sesuatu yang baik dilaksanakan? Kita akan panggil semula datang. Kita panggil sebab masa sudah kesentukan. Kita sudah kesentukan masa. Walaupun digambarkan bahawa jalur dipanggil ethno-nationalism semakin besar, semakin tetapi apabila tiba kepada pragmatic implementation, saya yakin Abah sebenarnya tidaklah rasis. Itu yang saya sebutkan. Soal berkempen ni saja. Tapi bila kempen inilah yang akan diungkit-ungkit berpuluh tahun, sedangkan sebenarnya dari segi watak mereka tidaklah terlalu rasis hanya untuk memenangi undi. Okey. Namun soalan apakah penantian Datuk Seri Anwar Ibrahim akan berakhir untuk PRU15 menjadi seorang Perdana Menteri? Itu tajuk baru untuk hari esok. Kita PM tepi. PM tepi. Menarik itu. Nakal untuk seorang graduan UIA. Okey, jumpa lagi. Terima kasih Datuk. Terima kasih Doktor. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam muhibah. Selamat malam.